Petang tadi, Blok Pembangkang sudah menang besar, menang di parlimen. Apabila 86 mengalahkan 84 orang ahli parlimen dalam undi belah bahagi untuk usul SOSMA. Ditolak usul itu dan dikatakan akan luput pada bulan Julai. SOSMA, subsection SOSMA itu yaitu berkaitan dengan keselamatan. Baik, jadi ulasan kali ini ada 3 perkara yang penting. Ikuti terus ulasan ini supaya kamu tahu apa yang berlaku selepas usul itu ditolak, selepas kerajaan gagal di dalam mendapatkan sokongan di dalam Dewan Rakyat, apa berlaku selepas itu. Sebelum kita lihat apa reaksi daripada parti kerajaan, terutamanya UMNO dan Barisan Nasional, kita lihat dulu apa yang akan berlaku terhadap MOU antara PH dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut satu laporan yang kita baru terima di dalam Malaysia kini, apa yang berlaku yang terjadi melampaui sejarah kali pertama pembangkang menang dalam usul, PH tidak langgar MOU dengan tolak usul subsection SOSMA. PH tidak melanggar apa-apa perjanjian atau MOU yang telah mereka tanda tangani bersama Ismail Sabri. Menurut Setiausaha Agung DAP Anthony Locke, menegaskan kegagalan usul kerajaan berkaitan SOSMA mendapat sokongan di Dewan Rakyat hari ini tidak bermakna pembangkang melanggar perjanjian persefahaman MOU dengan kerajaan. Locke merujuk usul bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yaitu SOSMA yang gagal mendapat sokongan mencukupi dalam undian belah bahagi di parlimen petang tadi. Locke berkata, selepas undian usul tersebut, dia bersama Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail dan Presiden Amanah Muhammad Sabu telah bertemu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi menjelaskan bahwa usul tersebut bertentangan dengan pendirian PH. Ini kerana menurutnya, PH akan memberikan sokongan penuh kepada 2 usul dan rang undang-undang yang diperincikan dalam MOU antara PH dan kerajaan. Dalam usul SOSMA ini, tidak ada apa-apa rundingan dengan pihak pembangkang sebelum dibentangkan pada hari ini. Jadi maksudnya, SOSMA ini tidak masuk di dalam senarai perjanjian antara Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Kerajaan dengan pembangkang yaitu PH yang telah dipersetujui. Jadi kita bebas mengambil pendirian kita dan itu memang konsisten dengan pendirian kita bahwa SOSMA itu perlu bagi dilihat kembali dan dikaji semula, katanya dalam satu sidang media di bangunan parlimen hari ini. Terdahulu, usul bagi melanjutkan penguatkuasaan SOSMA telah gagal mendapat sokongan dengan hanya 84 bersetuju dan 86 pula menolak, manakala 50 orang ahli parlimen tidak hadir. 50 orang ahli parlimen tidak hadir. Pergi mana mereka ini? Ini satu angka yang saya sendiri terkejut. 50 orang tak hadir. Kemana ahli parlimen nih? Ini undian bukan biasa-biasa. Ini adalah satu usul yang menentukan kebajikan hak dan keselamatan rakyat. Kenapa 50 orang tak hadir? Mereka pasti tahu ada undian. Kenapa tidak hadir? Itu menjadi persoalan saya. Adakah mereka sengaja tidak tahu atau apakah mereka buat-buat tak tahu atau memang tak tahu? Saya nak bagi tahu di sini, menurut Anthony Locke, ini tidak bermaksud kita telah melanggari MOU kita antara PH dengan kerajaan kerana usul berkenan SOSMA ini ataupun usul-usul lain, dia tidak ada berkaitan dengan MOU, kata Locke lagi. Jadi itu tentang adakah MOU antara PH dengan Ismail Sabri Yaakob dilanggar. Jawapannya tidak, kerana tiada dalam senarai. Sekarang kita akan baca pula apa reaksi ahli parlimen kerajaan, khususnya Barisan Nasional atau UMNO, apabila kalah dalam usul tersebut. Hari ini, pertamanya yang memberikan respon atas kekalahan tersebut adalah Razlan. Beliau mengatakan,
Usul menteri gagal dalam dapat sokongan, tanda ketidakstabilan kerajaan. Balik-balik cerita pasal ketidakstabilan. Melaka bubar pun tidak stabil, Johor bubar pun karena ketidakstabilan. Akhirnya kekalahan undian di parlimen pun ketidakstabilan. Macam mana yang baru stabil nih? Ini yang aku menjadi bingung juga kadang-kadang. Boleh bagi tahu kah? Boleh bagi komen kah? Macam mana sebenarnya yang stabil itu? Kalah dalam undian pun tak stabil kah? Aku pun tak tahulah. Kegagalan usul Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mendapat sokongan menunjukkan ketidakstabilan dan memberi gambaran buruk kepada kerajaan, kata ahli Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi. Razlan merujuk usul SOSMA yang ditolak Dewan Rakyat hari ini selepas gagal mendapat undi yang mencukupi melalui undi belah bahagi. Kegagalan Menteri Dalam Negeri untuk meluluskan subsection SOSMA ini menunjukkan dengan jelas kerajaan sudah tidak stabil dan memberi gambaran buruk kepada kerajaan di parlimen, katanya. Ternyata perjanjian di antara kerajaan dan pembangkang sudah tidak boleh digunakan pakai dan ia terbatal, kata Razlan. Masa terbaik melakukan pilihan raya, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Tapi apa yang sudah dijelaskan awal-awal tadi oleh Anthony Lok, mereka secara langsung telah berjumpa dengan Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, menerangkan bahwa mereka tidak melanggar perjanjian MOU mereka kerana tidak tersenarai dalam perjanjian sebelum ini tentang SOSMA. Jadi itu adalah pendirian PH untuk menolak usul yang bertentangan dengan pendirian PH sendiri. Jadi bermakna sudah terjawab apa yang Razlan Rafi'i ini katakan. Jadi sebenarnya MOU tidak terbatal dan masih boleh digunakan pakai menurut Anthony Loh. Terdahulu usul di bawah Hamzah itu gagal mendapat sokongan mencukupi di Dewan Rakyat selepas hanya 84 ahli parlimen menyokong, manakala 86 lagi menolak. Seramai 50 orang tidak hadir. Ini yang aku betul-betul bengong lah. Kenapa 50 orang tidak hadir? So itu adalah pendapat daripada Razlan Rafi menjelaskan bahawa isu kegagalan mendapat sokongan tanda ketidakstabilan kerajaan dan pilihan raya perlu diadakan dengan segera, katanya lagi. Dan yang paling hebat di dalam Dewan Rakyat hari ini adalah tentang rang undang-undang anti lompat parti dibentang pada sidang khas masa Ramadan. Sebelum ini sudah dijanjikan minggu depan, kali ini pada Ramadan pula. Jadi kita tunggulah adakah pada Ramadan nanti rang undang-undang anti lompat parti ini menghalang wakil rakyat lompat parti akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang Dewan Rakyat pada Ramadan akan datang. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok menerusi kenyataan media hari ini berkata ketetapan tersebut dibuat dalam mesyuarat pimpinan tertinggi PH bersama Perdana Menteri hari ini. Hadir sama dalam mesyuarat tersebut adalah Presiden Amanah. Agenda untuk utama mesyuarat tersebut ialah berkenaan status pembentangan RUU Pindaan Perlembagaan untuk menghalang tindakan melompat parti di kalangan wakil rakyat yang merupakan salah satu syarat utama dalam MOU persefahaman di antara Kerajaan Persekutuan dan PH. Perdana Menteri telah memberikan komitmen bahawa RUU Pindaan Perlembagaan tersebut akan dibentang dan dibahaskan di Dewan Rakyat melalui satu persidangan khas semasa bulan Ramadan akan datang, katanya dalam satu kenyataan. Lok berkata segala isu teknikal dan takrif juga perlu diselesaikan jawatan kuasa teknikal bipartisan dalam masa terdekat. So itu perkara paling penting, dan saya secara pribadi sebagai pemerhati kepada perkembangan politik Malaysia, saya berharap dengan segeralah rang undang-undang anti lompat parti ini diluluskan dan dipercepatkan bagi mengelak yang dikatakan ketidakstabilan lagi berlaku, dinamik politik yang hancur, lompat sini lompat sana boleh berlaku lagi. Dengan adanya anti lompat parti ini tidak ada lagi yang kita boleh cakap ketidakstabilan, kerana mereka dapat dihalang daripada mengkhianati mandat dan kepercayaan rakyat yang telah mengundi mereka sehingga menang. Itu dulu untuk petang ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Diam-diam, jangan kuat sangat. Aku mau cerita sama kamu satu pendedahan yang luar biasa di parlimen hari ini.
Anda ketahuilah dan kamu tahukah? Ayah, susahnya mau cakap. Ini kali pertama sejarah dalam Parlimen Malaysia Blok Pembangkang menang dalam usul. Bagi yang tidak pernah tahu, Pembangkang tidak pernah menang dalam apa-apa usul di parlimen sebelum ini. Tapi ini kali pertama dalam sidang Dewan Rakyat. Hari ini apabila melakar sejarah luar biasa, Blok Pembangkang buat pertama kalinya menang dalam penentuan undi belah bahagi. Ikuti terus pendedahan ini. Apa sebenarnya yang mereka menang? Apa undi belah bahagi yang mereka menang tuh? Apa cerita, bosku? Nah, mari aku mau cerita sama kamu semua apa usul yang Pembangkang telah menang bergaya di parlimen hari ini. Undian dibuat mengenai usul bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA berkaitan atau berkenan tahanan selama 28 hari tanpa perbicaraan. Nak tahu ceritanya? Terus ikuti ulasan ini. Tapi aku mau beritahu kamu sedikit. Ini sejarahnya. Hari ini telah dibuat satu undian untuk satu rang undang-undang, yaitu subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan dan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012 SOSMA berkenan tahanan selama 28 hari tanpa perbicaraan. Nanti aku sambung kejap lagi, kamu dengar ya. Kerajaan sebenarnya telah gagal dapat sokongan lanjutkan subsection SOSMA hari ini di parlimen. Usul bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA gagal mendapat sokongan mencukupi Dewan Rakyat petang ini. Wah, ini luar biasa. Hanya 84 ahli parlimen bersetuju berbanding 86 yang tidak bersetuju dalam proses undi belah bahagi tersebut. Seramai 50 orang lagi ahli parlimen tidak hadir. Ramai juga ahli parlimen tidak hadir. Ini kalau hadir mungkin boleh menang kerajaan nih. Nanti adakah ini juga akan menjadi puncak kepada kekalahan ini? 50 orang ahli parlimen tidak hadir. Pergi mana mereka? Penting kerja kah? Ataupun memang ada tugasan khas yang tak boleh dielakkan. 50 orang ahli parlimen tidak hadir. Pergi mana 50 orang nih? Ini bukan sedikit. Ini 50 orang sepatutnya hadir. Pada pendapat saya perlu hadir kerana apa yang mereka undi hari ini menentukan nasib rakyat, menentukan masa depan rakyat, menentukan hak rakyat. Kamu tahukah apa itu SOSMA? SOSMA itu adalah, nanti kita cerita sekejap lagi. Jangan kau pergi mana-mana, saya mau beritahu kamu apa itu SOSMA. Keputusan itu dimaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Ini bermakna subsection berkenan yang membenarkan seseorang suspek. Ini maksud SOSMA. SOSMA ini adalah di mana subsection yang membenarkan seseorang suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrat. Tidak akan lagi berkuat kuasa selepas ia luput pada 31 Julai 2022. Lebih kurang macam tanpa bicara lah, ditahan tanpa bicara untuk siasatan lanjut. Lebih kepada soal keselamatan langkah-langkah khas ini adalah SOSMA. Jadi usul ini telah gagal, kerajaan gagal di dalam mendapat sokongan lanjutkan subsection SOSMA ini. Di mana 84 mengundi setuju dan 86 tidak setuju. Jadi majoriti 2 sahaja belah bahagi. Ini bermakna subsection berkenan tidak diteruskan. Akan luput dan luput selepas 31 Julai 2022. Tak lama lagi SOSMA tidak lagi berkuat kuasa kerana sudah luput, kecuali menurut yang dipertua Dewan Rakyat, kerajaan bagaimanapun boleh membentangkan semula usul ini pada masa mereka yakin mempunyai sokongan cukup dalam parlimen. Terdahulu, usul itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin
sebelum dibahaskan oleh 19 orang ahli parlimen. Rupa-rupanya usul ini, usul yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Menteri berkaitan dengan rang undang-undang SOSMA ini, yaitu Hamzah Zainuddin. Telah dibahaskan oleh 19 orang ahli parlimen sebelum dibuat undian. Terdahulu sidang bersedia untuk mengadakan undian secara suara. Namun, Engkorming PH Teluk Intan memohon kepada timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Ramli Muhammad Noor, agar usul tersebut ditentukan secara undi belah bahagi. Itu dia punya sejarah perjalanan di Dewan Rakyat hari ini. Cadangan itu kemudian diterima selepas mendapat lebih 15 sokongan ahli parlimen. Untuk membolehkan undian belah bahagi dibuat, loceng dibunyikan 2 kali dan masa diberikan untuk ahli parlimen masuk ke dewan sebelum pintu ditutup. Jadi itu dia punya syarat. Sebelum undian dibuat, 2 kali loceng dibunyikan untuk memberikan amaran atau peringatan kepada ahli parlimen supaya masuk ke dalam dewan sebelum pintu ditutup. Semasa kiraan undi belah bahagi, Dewan Rakyat sempat kecoh seketika apabila perwakilan pembangkang tidak berpuas hati kerana terdapat ahli parlimen kerajaan yang masih masuk ke dalam dewan semasa undian sudah pun dalam proses kiraan. Ini yang aku masih bingung nih. Di mana mereka sebenarnya semasa undian ini? Mereka ada di luar bilik parlimen kah? Dalam bilik Dewan Rakyat. Kenapa lewat masuk sudah 2 kali loceng belum masuk lagi? Itu yang menjadi kecoh di Dewan Rakyat hari ini apabila ahli parlimen sendiri lewat masuk Dewan Rakyat. Mungkin adalah masalah-masalah mereka sendiri. Tapi sebagai teladan ini sesuatu yang tidak baiklah, lambat-lambat masukkan, begitulah. Namun Azhar Azizan, yaitu yang di-Pertua Dewan, mengambil alih sidang daripada Ramli, memberi jaminan dia tidak akan mengambil kira undian ahli parlimen yang lewat. Tahniah kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat kerana mengambil keputusan yang bijaksana, mengikut peraturan yang betul dan telah membuat keputusan luar biasa dan mengikut peraturan dewan. Siapa yang lewat undinya tidak diambil kira. Maka usul seperti yang ada kemukakan tadi tidak dipersetujui. Umum Azhar disambut sorakan wakil pembangkang. Jadi akhirnya pembangkang menang, tidak menyokong usul SOSMA tersebut sehingga ia akan luput pada Julai ini. Ada juga kedengaran laungan, hidup rakyat dan menteri letak jawatan daripada blok pembangkang. Siapa menteri ini? Mungkin merujuk kepada Hamzah Zainuddin. Jadi adakah dengan penolakan usul SOSMA ini, kegagalan mendapat sokongan usul OSMA ini, menteri yang berkenan yaitu Hamzah Zainuddin perlu letak jawatan? Adakah beliau harus letak jawatan kerana menunjukkan tidak ada sokongan lagi? Terpulang pada Anda, bolehlah Anda tulis dalam ruangan komen. SOSMA digagaskan untuk menyediakan, sebenarnya apa tujuan SOSMA ini dibuat adalah untuk menyediakan langkah-langkah khas berkenaan keselamatan atau kesalahan keselamatan bagi mengekalkan ketentraman awam, keselamatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ia dikuatkuasakan untuk menangani kes kesalahan keselamatan dan keganasan dan berkuat kuasa pada 22 Jun 2012 bagi menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Mungkin kamu biasa dengar dululah, bagi orang-orang otai, orang-orang lama biasa dengar apa itu ISA. Itu adalah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tapi telah digantikan dengan SOSMA dan hari ini SOSMA telah ditolak dan akan luput pada bulan Julai. Apakah yang akan menggantikannya? Kita tunggulah nanti. Ataupun adakah akan mendapat undian menang lagi akan datang? Kita pun tunggu. Yang penting hari ini Malaysia melakar sejarah. Dewan Rakyat melakar sejarah apabila blok pembangkang menang dalam usul menolak subsection SOSMA. Dan dalam berita ini
Kerajaan gagal dapat sokongan, lanjutkan subsection Sosma. Dan di dalam Sinar Harian pula tajuknya, Usul Kerajaan Tewas di Dewan Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi bersama-sama lagi dalam channel ini pada masa akan datang. Kita mau tahu selepas ini apa reaksi blok kerajaan atas kekalahan ini. Jadi lepas ini aku akan bacakan. Saya akan beritahu kamu apa update, apa reaksi kerajaan atas kekalahan ini. Jangan kemana-mana, lihat berita ulasan selepas ini.